Inilah berita utama hari ini. Lebih ramai pemimpin kesatuan sekerja akan dilibatkan dalam usaha menyokong pekerja Melayu Islam secara holistik tahun depan. Dua tapak bagi pembinaan model baru perumahan sewa jangka panjang dibuka kepada tender di Zion Road dan Upper Thompson Road. Mayat sekurang-kurangnya 11 pendaki ditemui setelah hilang menyusuli letusan Gunung Merapi di Sumatera, namun ramai lagi dipercayai masih hilang. Salam sejahtera. Saudara, lebih ramai pemimpin kesatuan sekerja akan terlibat dalam usaha mendekati lebih ramai isi rumah Melayu Islam tahun hadapan. Rancangan itu didedahkan Pengarah Sekretariat Operasi dan Division Mobilisasi NTUC Fahmi Aliman sewaktu berkongsi perkembangan mengenai bidang tumpuan M3 yang diterajuinya, iaitu pekerjaan dan daya kerja masyarakat. Lanskap pekerjaan berubah dari masa ke masa. Lantas, adalah penting untuk berfikir tentang jangka masa panjang bagi membantu pekerja-pekerja Melayu Islam Singapura. Datuk Bandar Daerah Tenggara Fahmi Aliman juga berkongsi beberapa rancangan untuk galak lebih ramai pekerja platform beralih kepada pekerjaan tetap dan rebut peluang kerja dalam industri-industri berkembang maju. Kita memberikan union leaders, pemimpin kesatuan untuk tampil ke hadapan, turun ke padang membantu mereka yang memerlukan untuk melihat apakah kerja-kerja yang ada. Bukan saja dalam sektor yang mereka ceburi, tetapi sektor yang lain juga. Jadi kita menggunakan network seperti Mendaki, NTUC punya E2I, L-Hub, SMCCI, WSG dan seterusnya. In the future, we wanted to do more. We want to get more of the union leaders, which they are very interested, but more to give them a purpose and then structure them in the right way so that they can actually engage the MM community in a very holistic manner. Sejauh ini, kira-kira 10 pemimpin kesatuan sekerja sudah mendampingi 80 keluarga Melayu Islam. Selain mengenal pasti antara cabaran yang dihadapi mereka, para pemimpin kesatuan juga cuba tingkatkan kesedaran mereka mengenai peluang pekerjaan dalam sektor berkembang. Kalau kita lihat, banyak bantuan atau banyak kesedaran mereka tidak tahu bahawasanya banyak pekerjaan di luar yang memerlukan orang. Jadi di sini kita dapat gabungkan pekerja gig dengan pekerjaan tetap. Dengan adanya pekerjaan tetap, mereka akan dapat CPF dan dapat keluar daripada rumah sewa. Jadi kalau kita lihat, ini adalah satu gabungan yang penting untuk memberikan mereka kesedaran bahawasanya pekerjaan dengan gaji tetap, kesihatan untuk mereka dapat bekerja dan seterusnya akan memberikan mereka satu ruang untuk mereka keluar daripada rumah sewa. Menerusi rangka kerja yang ditubuhkan untuk membantu para pekerja Melayu Islam dan menghubungkan mereka kepada pelbagai agensi, seramai 4,500 pekerja Melayu Islam sudah didampingi bagi program daya kerja dan latihan. Daripada jumlah ini, hampir 20% sudah pun mendapat bimbingan kerjaya yang selanjutnya. Ini selain menganjurkan pameran kerjaya dan peluang latihan di kawasan-kawasan kejiranan. Di bawah usaha bidang tumpuan kelima M3, iaitu membangunkan masyarakat lebih sihat, 5 tumpuan baru diumumkan Setiausaha Parlimen Kanan Rahayu Mazam. Dan saudara, ini akan dilakukan sejajar dengan usaha peringkat nasional seperti SG Lebih Sihat. Okay, so that's one. Dalam tempoh kira-kira 9 bulan ia dilancarkan, pelbagai inisiatif diperkenalkan di bawah bidang tumpuan kelima M3 bagi membangunkan sebuah masyarakat yang lebih sihat. Ini termasuk meluaskan program saham kesihatan ke semua 11 bandar M3. Di bawah rangkaian Jaga Kesihatan Jaga Ummah pula, lebih banyak kerjasama boleh dijangka bagi mewujudkan sekitaran yang menyokong usaha masyarakat mendakapi gaya hidup yang lebih sihat. Di dalam konteks merokok, kita tahu statistik kita sesuatu yang tidak membanggakan lah, kerana di peringkat nasional kita lihat statistiknya prevalence-nya adalah 9% begitu, di dalam masyarakat kita 19.5%. Jadi kita mahu pada akhirnya tentu sekali merubah statistik ini, tapi ini adalah usaha yang akan makan masa.
seperti mana usaha-usaha berkenaan dengan kesihatan. Ya. Kita ada pelbagai usaha yang harus kita lakukan. Untuk pertama, memahami isu itu di mana adanya kumpulan-kumpulan yang boleh kita secara khusus dekati. Oleh itu, 5 tumpuan dikenal pasti dan ia akan dilakukan sejajar dengan usaha nasional SG Lebih Sihat. Kita ingin menjurus kepada warga tua dan ini saya rasa seiring dengan usaha SG Lebih Sihat untuk kita mulakan dengan golongan yang lebih tua dahulu untuk memasukkan mereka dalam skema ini. Kedua, fokus kita adalah kepada screening dan ini sebenarnya menjadi satu isu ya dalam masyarakat kita. Jumlah yang pergi dapatkan screening adalah rendah berbanding dengan masyarakat lain. Tiga, kita ingin menggalakkan gaya hidup yang lebih sihat. Kita lihat banyak yang mungkin libatkan diri dengan aktiviti-aktiviti senaman dan sebagainya, tetapi mereka kurang faham tentang bagaimana untuk memastikan gaya hidup yang sihat secara keseluruhan. Kerana lepas senam, pergi makan prata ramai-ramai. Dan keempat adalah kesihatan mental. Juga sesuatu yang menjadi keprihatinan di peringkat nasional. Bagi memperhebatkan lagi usaha ini, M Kuasa 3 juga bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan Lembaga Penggalakan Kesihatan dalam beberapa program. Dua tapak bagi pembinaan model baru perumahan sewa untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 bulan dilancarkan dan dibuka kepada tender. Rumah-rumah sewa privat ini akan dibina bersama-sama unit-unit dengan tempoh pajakan 99 tahun. Satu daripada tapak tersebut terletak di Zion Road. Daripada sejumlah 1,170 unit yang akan dibina di situ, 435 unit adalah apartmen dengan model perumahan sewa baru itu iaitu khidmat penginapan bagi jangka panjang. Satu lagi terletak di Upper Thomson Road yang bakal ada sekitar 100 unit sewa sedemikian dari kalangan 640 unit rumah kediaman. Model baru itu diumumkan minggu lalu. Ia bertujuan memenuhi keperluan mereka yang lebih suka menyewa daripada membeli rumah. Para pemerhati pasaran mengatakan bukan semua pemaju hartanah mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan apartmen servis seperti itu. Oleh itu, ini mungkin bermakna akan ada tidak lebih daripada 3 pembina bagi projek itu. Satu lagi, tapak tanah di Upper Thomson akan menyaksikan sekitar 940 unit kediaman dibina dalam tempoh pajakan 99 tahun yang akan diperkenalkan sebagai kawasan kejiranan baru di kawasan Springleaf. Para penduduk di sana berpeluang menikmati lebih banyak kemudahan di kawasan ini serta stesen MRT baru. Tapak-tapak ini juga terletak berdekatan hutan simpanan tadahan air bahagian tengah di mana kajian alam sekitar dijalankan. Maklum balas yang diterima dijadikan sebagai panduan untuk mengurangkan kesan kepada biodiversiti sekeliling dan memastikan haiwan dapat berpindah dari satu tempat ke satu tempat dengan selamat. Dalam perkembangan terkini perang Israel-Hamas, puluhan kereta kebal Israel dipercayai sudah memasuki kawasan selatan Jarikan Gaza perhampiran Khan Yunis. Liputannya selepas ini. Bertemu kembali. Kumpulan Syarikat Telekomunikasi Singapura Singtel memperoleh pinjaman hijau pertamanya sebanyak $535 juta yang ditawarkan bagi tempoh 5 tahun oleh 4 bank DBS, OCBC, UOB dan Standard Chartered. Sebahagian pinjaman ini akan digunakan untuk memastikan kedua pusat data Singtel mengekalkan sekurang-kurangnya tahap kedua tertinggi persijilan bangunan hijau iaitu persijilan Green Mark Gold Plus. Pusat-pusat data itu kini sudah pun mencapai tahap tertinggi persijilan iaitu persijilan Green Mark Platinum. Singtel menyatakan ia akan mencari cara untuk meningkatkan kecekapan semua pusat datanya termasuk yang akan datang di Tuas. Ini mungkin termasuk teknologi seperti penyejukan cecair dan kecerdasan buatan. Saudara, sedang para pemimpin dunia di sidang puncak COP28 masih tidak mencapai kata sepakat berhubung pelbagai isu berbeza. Satu perkara kekal konsisten karbon sebagai tumpuan perbincangan berkaitan iklim. Inilah penjelasannya mengapa karbon menjadi isu utama di COP28 di Dubai kali ini. Karbon dioksida menyerap haba di permukaan bumi dan kemudian melepaskannya ke atmosfera. Namun begitu pelepasan karbon dioksida banyak
banyak meningkat sejak zaman perindustrian sehingga kini membentuk 2/3 daripada jumlah pelepasan gas rumah hijau. Kebanyakan daripadanya adalah hasil pembakaran bahan pembakar yang berjana kuasa bagi rumah, kereta dan bandar. Industri elektrik, pengangkutan, penghilangan dan pembinaan paling banyak melepaskan karbon dioksida. Untuk menghuraikan isu ini, beberapa negara mengenakan cukai karbon. Kadarnya akan meningkat 400% daripada $5 bagi setiap tan karbon dioksida kepada $25 bagi setiap tan karbon dioksida mulai tahun depan. Dan saudara, kini lebih banyak sumber tenaga dengan pelepasan karbon lebih rendah sedang dibangunkan. Ini termasuk tenaga suria, angin dan air. Satu lagi huraian adalah untuk merangkap karbon dioksida daripada sumber-sumber perindustrian dan menyimpannya di dasar bumi atau memanfaatkan singki-singki karbon semula jadi seperti hutan dan paya bakau untuk menyerap gas itu. Ini membawa kami ke isu utama, iaitu apakah itu kredit karbon yang kerap dibincangkan dalam rundingan-rundingan iklim. Secara ringkasnya, negara-negara dan syarikat yang menghasilkan lebih banyak karbon dioksida daripada jumlah yang dipersetujui boleh membeli kredit daripada pihak-pihak yang mempunyai lebihan kredit. Kredit karbon ini juga boleh dijual di pasaran karbon. Penjual kemudian boleh menggunakan wang yang diterima untuk membiayai projek-projek hijau lain. Buat masa ini, Singapura bersetuju untuk membeli kredit karbon daripada Ghana dan Vietnam dan dalam proses rundingan dengan lebih 20 negara lain termasuk Rwanda dan Fiji. Semua usaha ini adalah untuk menepati sasaran yang ditetapkan di bawah Perjanjian Iklim Paris untuk menghadkan kenaikan suhu dunia kepada sehingga 1,5 darjah Celsius. Ini berbanding paras sebelum zaman perindustrian pada tahun-tahun 1850-an. Di Indonesia, mayat sekurang-kurangnya 11 pendaki ditemui setelah hilang menyusuli letusan Gunung Merapi di Sumatera Barat semalam. 3 orang pula ditemui masih hidup berdekatan kawah gunung itu. Sehingga 75 orang dipercayai berada di gunung itu semasa yang meletus dengan 12 orang dilaporkan masih hilang. Gunung berapi setinggi hampir 3,000 meter ini meletus semalam menyebabkan hujan abu dan batu menghujani dan melitupi daerah-daerah berhampiran. Puluhan pendaki selamat turun dari gunung itu menurut agensi mencari dan menyelamat. Namun jumlah pendaki yang hilang tidak dapat dipastikan kerana mungkin terdapat pendaki yang tidak memaklumkan kehadiran mereka di kawasan tersebut. Yang ditunggu anak kakak yang nomor 2. Namanya Muhammad Teguh Amanda. Jadi anakku kuliah di Unan. Jadi berangkatnya hari Sabtu. Letusan kecil yang berlaku siang tadi menyebabkan pasukan penyelamat juga tidak dapat mengerahkan helikopter untuk membantu proses pemindahan pendaki yang maut ke kaki gunung. Jumlah survivor saat ini sudah mencapai 75 orang yang sudah terdata di posko dan 49 sudah terevakuasi dengan selamat. Sebagian sudah kembali ke rumah dan sebagian di 2 rumah sakit, yaitu di Padang Panjang dan di Bukit Tinggi. Mangsa-mangsa yang cedera mengalami kelecuran, patah tulang dan luka di kepala. Pihak berkuasa juga meningkatkan amaran ke tahap kedua tertinggi dan melarang para penduduk berada dalam lingkungan 3 km dari kawah Gunung Merapi. Buat masa ini, tiada arahan dikeluarkan untuk penduduk mengosongkan rumah mereka sepenuhnya. Kali terakhir Gunung Merapi meletus adalah pada Februari tahun ini. Pihak berkuasa menyatakan letusan Gunung Merapi berulang setiap 2 hingga 4 tahun, tetapi kadang-kadang berulang 5 hingga 6 tahun. Satu gerakan memburu besar-besaran sedang dijalankan bagi menjejak para penyerang yang melakukan serangan bom maut di sebuah universiti bandar Marawi di selatan Filipina. Kumpulan ISIS sudah pun mengaku bertanggungjawab melakukan serangan itu yang membunuh sekurang-kurangnya 4 orang dengan lebih 50 cedera. Polis menyatakan ia sedang menyiasat sekurang-kurangnya 2 suspek yang dipercayai terbabit.
Serangan ini berlaku di sebuah gimnasium di Universiti Wilayah Mindanao di mana ibu bapa dan para mahasiswa sedang berhimpun bagi sebuah acara keagamaan Katolik. Serpihan peluru meriam ditemui di tempat kejadian. Serangan berdarah ini berlaku menyusuli satu siri operasi ketenteraan terhadap kumpulan-kumpulan pro-ISIS di selatan Filipina. Tentera Filipina menyatakan ini mungkin sebagai serangan balas dendam terhadap operasi tersebut. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. sudah pun mengarahkan angkatan tentera supaya mengetatkan lagi keselamatan di wilayah selatan dan sekitar ibu kota Manila. Universiti ini pernah menjadi tapak pertempuran dengan kumpulan militan pro-ISIS pada tahun 2017. Pertempuran tersebut menyebabkan lebih 100,000 orang kehilangan tempat tinggal selepas kumpulan militan Abu Sayyaf dan kumpulan luar mengepung bandar itu. Sekurang-kurangnya 1,200 anggota militan, tentera pemerintah dan orang awam terbunuh dalam pertempuran selama 5 bulan itu. Puluhan kereta kebal Israel dipercayai sudah memasuki kawasan selatan Carikan Gaza berhampiran Khan Yunis. Kawasan selatan wilayah itu yang sebelum ini dianggap oleh IDF sebagai satu zon selamat dibedil serangan udara semalaman. Dan Ketua IDF memberi amaran kawasan utara juga tidak terlepas daripada serangan dahsyat. Ambulans dilihat membawa penduduk Palestin yang cedera ke hospital ekoran serangan Israel ke atas Khan Yunis siang tadi. Seorang jurucakap Kementerian Kesihatan Gaza berkata kekurangan alat perubatan turut menyebabkan angka korban tinggi di wilayah itu. Buat masa ini tambahnya, hanya 1% bangsa yang cedera dibenarkan keluar dari Carikan Gaza untuk mendapatkan bantuan. I feel like I'm running out of ways to describe the horrors hitting children here. I feel like I'm almost failing in my ability to convey the endless killing of children here. And so perhaps if the world could see those at risk, meet Khalid and Hannah. Please meet them, see them, and pray that they are alive in a few days' time. Sementara itu, 2 penduduk Palestin terbunuh dan sekurang-kurangnya 60 lagi ditahan di tebing barat dalam serbuan tentera Israel semalaman. Ini termasuk 5 orang kanak-kanak perempuan dan mereka yang pernah ditahan di penjara-penjara Israel. Lebih 3,540 penduduk Palestin di tebing barat ditahan sejak 7 Oktober apabila tentera Israel meningkatkan operasinya di wilayah itu. Lebih banyak liputan luar negeri selepas ini. Antaranya, Indonesia akan mensiarkan kepada FIFA, IA dan Singapura berminat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2025 bawah 20 tahun. Diteruskan berita. Singapura menekankan perlu dicari titik-titik strategik untuk dijadikan tumpuan dalam usaha-usaha berkaitan kecerdasan buatan AI. Ini sedang persidangan Singapura bagi AI untuk kebaikan sedunia bermula buat julung-julung kalinya hari ini. Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo berkata acara ini bertujuan mendekati AI secara sistematik dan bukan sekadar faktor gembar-gembur. Our goal in the next few days together is to identify the critical questions of AI that, if answered systematically, will enable AI to truly serve the global good. But the articulation of these questions needs to be sharp and specific, needle-like, if you will. Cik Teo berkata harus memberi tumpuan kepada hasil usaha, menilai keadaan semasa, menggariskan pendekatan-pendekatan dan mengukur kemajuannya. Para pesertanya datang dari 16 negara mewakili bidang akademik, agensi-agensi pemerintah dan syarikat-syarikat AI. Cik Teo berharap acara ini akan menjadi satu wadah untuk masyarakat antarabangsa bekerjasama mengenai isu-isu AI yang rumit. AI setakat ini sudah membantu menemukan ubat-ubatan baru dan mengoptimumkan penggunaan tenaga, kata beliau, namun mengandungi risiko-risiko seperti maklumat palsu dan jenayah siber.
Indonesia akan mensiarkan kepada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, ia dan Singapura berminat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2025 bawah 20 tahun. Presiden Indonesia Joko Widodo mendedahkan Persatuan Bola Sepak negaranya sudah pun memeterai perjanjian dengan Persatuan Bola Sepak Singapura FAS berhubung hal ini. Dalam satu kenyataan berasingan, FAS hari ini juga menyatakan bahawa pihaknya sudah pun menyerahkan kepada FIFA hasrat untuk menganjurkan secara bersama edisi masa depan Piala Dunia bawah 20 tahun dan bawah 17 tahun mulai tahun 2025. Spotify mengumumkan akan memberhentikan 17% atau 1,500 pekerjanya dalam pusingan pemberhentian kerja ketiga tahun ini. Sebelum ini, ia memberhentikan sebanyak 800 pekerja dalam dua pusingan pada bulan Januari dan Jun. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Spotify, Daniel Ek, ini meskipun syarikat itu memperoleh keuntungan pada suku ketiga yang dibantu oleh kenaikan harga dalam perkhidmatan penstriman dan pertumbuhan pelanggan di merata dunia. Emirat Arab Bersatu UAE akan bekerjasama dengan TerraPower, syarikat tenaga nuklear milik Bill Gates, untuk mengkaji potensi pembangunan reaktor canggih di UAE dan di negara lain. Langkah ini diambil di tengah-tengah usaha UAE untuk mengembangkan keupayaan tenaga nuklearnya. Satu memorandum persefahaman dimeterai antara syarikat nuklear milik negara dengan syarikat TerraPower. Rancangannya adalah untuk meneroka kegunaan reaktor nuklear canggih termasuk penyimpanan tenaga nuklear dalam grid. Buat masa ini, UAE ada sebuah loji kuasa nuklear tradisional dekat Abu Dhabi. Presiden Maldives Muhammad Yusuf mengatakan India bersetuju mengundurkan askar-askarnya dari negaranya. Beliau mengeluarkan kenyataan itu selepas bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan para pegawainya di pinggir sidang puncak COP28 di Doha. Presiden Yusuf menambah, kedua-dua pihak juga akan menubuhkan sebuah jawatan kuasa peringkat tinggi untuk menangani isu-isu berkaitan projek-projek pembangunan. India bagaimanapun belum mengesahkan kenyataan pemimpin Maldives itu. Dan dengan laporan itu tadi, saudara, sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.